Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran matematik tahun 1 dan hari ini kita akan belajar berkenaan dapat wang dan catat wang. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan. Yang kedua, murid dapat merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan. Jadi, apakah itu wang? Wang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama duit shilling, yang kedua ialah wang kertas. Ini ialah duit shilling dan ini ialah wang kertas. Jadi, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dapat wang dan catat wang. Dapat wang ini kita akan lihat bagaimana murid memperoleh wang. Dan catat wang ialah bagaimana murid menguruskan wang yang ada dengan menyimpan dan membelanjakan wang tersebut. Jadi kita lihat apa yang dimaksudkan dengan sumber wang. Sumber wang ialah wang yang diperoleh daripada suatu pekerjaan atau seseorang. Jadi, kebanyakan sumber wang untuk orang-orang dewasa ataupun ibu bapa murid-murid hasilnya datang daripada pekerjaan. Tetapi bagaimanakah murid boleh dapatkan wang? Hari ini kita akan membincangkan bagaimanakah cara murid mendapatkan wang. Jadi, adakah murid mendapatkan wang dengan memetik wang daripada pokok? Sudah tentu bukan. Yang pertama sekali ialah melalui duit raya. Biasanya pada hari raya adalah hari yang paling gembira untuk murid-murid. Terutamanya apabila kita menerima duit raya daripada ibu bapa kita, daripada saudara mara kita, daripada kakak dan abang kita. Jadi duit raya merupakan antara cara murid mendapatkan wang. Selain daripada duit raya, murid juga boleh mendapatkan wang daripada hadiah pertandingan yang disertai. Kebiasaannya, hadiah wang ni akan dikeluarkan kepada pemenang nombor 1, 2 dan 3. Jadi, murid akan berlumba-lumba untuk mendapatkan hadiah utama untuk mendapatkan wang. Jadi, itu antara cara murid mendapatkan wang, iaitu melalui hadiah. Seterusnya, murid boleh mendapatkan wang dengan melalui wang saku. Wang saku ini ialah wang yang diberi oleh ibu ataupun ayah kita untuk murid membelanjakan kepada makanan, peralatan-peralatan menulis. Tetapi jangan pula digunakan wang saku tu untuk membeli barang-barang yang tidak berfaedah, contohnya mainan. Jadi wang saku ini antara sumber wang kepada murid. Seterusnya, murid boleh mendapatkan wang melalui wang jualan. Biasanya, wang jualan ini murid boleh dapat apabila murid terlibat dalam hari keusahawanan yang dianjurkan di sekolah. Jadi, murid akan menjual barang-barangan dan murid akan mendapat upah berdasarkan wang jualan tersebut. Seterusnya juga, murid boleh mendapatkan wang melalui pemberian datuk dan nenek. Biasanya, apabila kita ziarah datuk dan nenek kita, kita akan dapatkan wang daripada datuk dan nenek kita. Jadi tadi cikgu dah sebut 5 cara murid dapatkan wang. Yang pertama, hari raya. Yang kedua, daripada hadiah pertandingan. Ketiga, wang saku. Keempat, wang jualan. Yang kelima, datuk dan nenek kita beri duit. Jadi ada tak cara lain yang biasa murid gunakan untuk mendapatkan wang? Ya, betul. Wang sangat penting sebab kita boleh beli barang-barang. Kita boleh beli makanan, kita boleh beli mainan, kita boleh beli apa yang kita suka. Tetapi murid kena ingat, wang ni kita tak boleh curi. Kita tak boleh ambil hak orang lain. Kalau mak ayah kita punya, kita tak boleh ambil terus. Kita kena minta dahulu, barulah mak ayah berikan. Kita tak boleh suka hati kita ambil. Ingat murid-murid, jangan mencuri ataupun ambil wang daripada orang lain. Tadi kita dah bincangkan bagaimana murid dapatkan wang. Sekarang, bagaimana kalau kita dah ada wang yang banyak? Kita nak uruskan macam mana? Yang pertama, murid boleh menyimpan duit tersebut ke dalam
tabung. Jadi murid boleh sediakan satu tabung untuk murid simpan duit shilling ataupun wang kertas. Jadi apabila tabung tu sudah penuh, murid boleh simpan duit tersebut ke dalam bank. Jadi cara duit tu kita boleh uruskan. Yang pertama, kita boleh simpan dalam tabung. Yang kedua, kita akan simpan duit kita ke dalam bank. Jadi apabila duit kita dah banyak, kita simpan di dalam bank supaya wang itu lebih selamat. Jadi yang ketiga, murid perlu berbelanja mengikut keperluan. Jadi apabila murid dah ada duit yang banyak, janganlah belanja semua duit tersebut. Belanja pun mestilah mengikut keperluan kita. Janganlah pakai beli semua barang-barang kat kedai tu. Kalau mainan mahal, kita beli. Belilah ikut keperluan kita. Kalau kita nak makanan, kita belilah makanan yang kita nak. Janganlah kita beli semua makanan yang ada kat situ. Okey? Ingat murid-murid, duit tu kita simpan sikit, kemudian kita belanjakan sedikit. Jangan belanjakan semua. Simpanlah duit sebelum terlambat. Simpan sikit-sikit, lama-lama akan jadi bukit. Maksudnya, kalau kita simpan duit kita, lama-lama duit kita akan jadi makin banyak. Contohnya kalau kita lihat gambar ni, kalau kita simpan setiap duit shilling yang kita ada tu, lama-lama dia akan jadi makin banyak. Sekarang kita lihat kepada bagaimana cara murid merekodkan wang yang murid simpan, yang murid belanja. Ini ialah contoh jadual perbelanjaan yang murid boleh buat. Okey. Yang pertama, murid perlu tulis tarikh dia. Contohnya hari tu murid belanjakan apa, murid simpan berapa. Okey. Jadi yang pertama, murid buat tarikh dia. Kemudian wang saku ni wang yang murid perolehlah daripada ibu bapa kita. Okey, ibu bapa. Kemudian daripada wang tersebut, murid belanjakan. Ingat murid-murid, kalau kita ada duit yang lebih, kita simpan. Okey, simpan dekat mana? Simpan dalam tabung. Ingat murid-murid, kita belanja pun ikut keperluan. Jangan belanja semua makanan-makanan yang ada kat situ. Janganlah belanja semua barang-barang yang ada kat situ. Ingat murid-murid, belanja ikut keperluan dan duit yang lebih kita simpan. Sekarang cikgu nak bagi soalan uji minda kepada murid. Okey, dalam soalan uji minda ini terdapat seorang murid yang bernama Liming. Liming ni dia simpan duit. Dia simpan duit, dia nak beli beg duit. Beg duit ni berharga RM10. Okey, jadi beg ini berharga RM10. Jadi Liming ni nak kumpul duit sebanyak RM10. Jadi Liming ni dia dah bina jadual untuk lihat duit simpanan yang dia ada. Jom kita lengkapkan. Adakah Liming ni boleh membeli beg duit tersebut yang berharga RM10? Jom kita tengok. Kita lihat kepada tarikh yang pertama iaitu 10 hari bulan 3 2017. Sumber wang nenek dia beri. Okey, nenek Liming telah beri RM10. Jadi dengan RM10 tersebut, okey, dia telah belanjakan RM5 untuk buku cerita. Jadi lebih daripada duit tersebut, dia ada RM5. Okey, jadi sekarang Liming dah ada RM5. Okey, adakah simpanan Liming ni cukup untuk dapat RM10? Nak beli beg. Nak beli beg duit yang harga RM10. Jadi kita lihat kepada tarikh yang kedua. Okey, sumber wang, wang saku. Mungkin daripada mak ataupun ayah. Sebanyak berapa? 90 sen. Jadi dengan 90 sen ni, Liming dia dah beli roti berharga 40 sen. Jadi berapa simpanan dia? Jadi jom kita kira. Okey, sekarang Liming ada 90 sen. Kemudian dia beli roti berharga 40 sen. Okey, ni roti. Jadi berapa baki yang ada? Okey, berapa simpanan yang ada dekat sini? Okey, kita perlu kira. Jadi kita boleh kira menggunakan bentuk lazim. Okey, kita guna bentuk lazim 90 sen tolak 40 sen. Jadi berapa? Okey,
Sifar tolak sifar, kita dapat sifar. 9 tolak 4, 9 kita letak di kepala, tolak 4, kira secara mengundur. 9, 8, 7, 6, 5. Jadi kita dapat 5. Jadi Liming telah menyimpan sebanyak 50 sen. Okey, jadi 50 sen dekat sini. Seterusnya hari yang lain iaitu 24 April 2017. Okey, Liming telah menjual tin. Okey, menjual tin. Jadi sumber wang ni dia dapat RM5. Daripada jual tin tersebut, Liming telah dapat RM5. Jadi dia telah belanjakan RM1 untuk membeli air. Okey, dia tak nyatakan beli apa, jadi kita isikan air. Dia telah belikan air sebanyak RM1. Jadi berapa yang dia boleh simpan? Okey, sekarang Liming ada RM5. Okey, ada RM5. Kemudian dia belanjakan RM1 untuk air. Jadi berapa dia simpan? Okey, kita kena tolak. Okey, sekarang Liming ada RM5, RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Okey, ni Liming ada RM5. Kemudian Liming menggunakan RM1 ni. Okey, dia beli air. Ni beli air. Jadi berapa yang tinggal? Okey, berapa yang tinggal? Okey. Jadi kita kira ada RM1, RM2, RM3, RM4. Jadi tinggal duitnya dia boleh simpan sebanyak RM4 iaitu RM4. Jadi berapa simpanan Liming ni? Adakah dia boleh membeli beg duit tersebut? Jadi kita kira RM5 tambah RM4, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat, kita kira 5 di kepala tambah 4, kita kira secara ke depan 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Liming dah ada RM9. RM9 tambah 50 sen, dia akan jadi RM9.50. Jadi Liming ada RM9.50. Jadi beg duit tersebut berharga RM10. Jadi Liming tak boleh membeli beg duit tersebut sebab tak cukup 50 sen. Jadi untuk membeli beg duit tersebut, okey, mungkinlah Liming tu boleh meminjam ibu dan ayahnya sebanyak 50 sen ataupun dia minta nenek dia beri 50 sen. Barulah Liming boleh membeli beg duit tersebut. Jadi ini ialah latihan matematik pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 20 dan 21. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 20, ada dua aktiviti, ada dua latihan. Yang pertama, kita perlu kenal pasti sumber wang. Kemudian tandakan right. Yang kedua, murid perlu tandakan right amalan yang baik. Jadi jom kita selesaikan. Pertama sekali arahannya kita kenal pasti sumber wang. Jadi kita perlu kenal pasti sumber wang. Bagaimana wang itu diperoleh. Kemudian tandakan right. Okey, yang pertama, wang saku. Wang saku, kita dapat wang tersebut daripada mak ayah. Jadi kita dapat. Okey, ya betul. Ingat sumber wang ni ialah kita dapat, bukan kita bagi. Okey, seterusnya derma. Derma ni kita tak dapat duit tersebut sebab kita keluarkan duit. Jadi kita tak boleh tandakan right. Seterusnya duit raya. Duit raya ni kita dapat. Jadi itu ialah sumber wang. Jadi ini ialah betul. Seterusnya murid ini membeli minuman. Jadi murid itu memberi duit. Okey, memberi duit. Jadi mengeluarkan duit. Jadi murid tak dapat duit, murid keluarkan duit. Jadi tak betul. Okey, ingat sumber wang ni murid dapat. Okey. Seterusnya jual barang. Okey, jual barang. Okey, maksudnya murid ni dia kumpul tin, kemudian dia bawa ke pusat kitas semula. Dia jual barang-barang tersebut, barang-barang yang boleh dikitas semula, dan murid dapat duit. Okey, murid jual dan murid dapat duit. Jadi ini
Betul. Kemudian, okey, yang seterusnya ialah hadiah. Okey, murid ini telah menyertai pertandingan berwarna. Pertandingan berwarna dan menjadi johan. Menjadi johan mendapat RM10. Jadi, dia dapat. Apabila dia dapat bermaksud ia adalah sumber wang. Ingat sumber wang bermaksud dapat. Okey. Jadi dua yang tidak kita tanda ini kita keluarkan duit. Jadi kita tak dapat. Seterusnya ialah kita tandakan right untuk amalan yang baik. Ingat amalan yang baik, bukan amalan yang tidak baik. Yang pertama, simpan wang di dalam tabung. Betul. Ini ialah amalan yang baik sebab kita menyimpan wang. Ingat, simpan wang ini adalah amalan yang baik sebab kita tak belanjakan wang untuk perkara-perkara yang tidak betul. Yang seterusnya, simpan sedikit, belanja lebih. Ini tidak betul sebab sepatutnya kita perlu simpan banyak dan belanja sedikit. Okey, ingat murid-murid, jangan boros. Okey, dapat duit, kita jangan belanjakan semua. Kita simpan sikit duit kita, kemudian kita belanjakan lebihan duit tersebut. Okey, seterusnya, belanja yang perlu. Betul, sebab kita perlu belanja benda-benda yang kita perlu sahaja. Janganlah kita ada duit RM100, kita beli mainan yang berharga RM100. Okey, mainan tersebut pun kita guna sehari je. Jadi janganlah beli perkara-perkara yang kita tak perlu pun sebenarnya. Okey, jadi belanja yang perlu adalah betul. Kemudian simpan wang di bank. Okey, ini pun betul sebab bank ini adalah tempat yang selamat untuk kita simpan. Kemudian belanja dengan boros. Okey, boros ini kita belanja banyak. Kita tak kisah belanja. Tak simpan apa-apa duit. Jadi ini bukan amalan yang baik. Sekarang kita pergi kepada latihan buku aktiviti muka surat 21. Okey, arahannya kita lengkapkan jadual simpanan dan perbelanjaan asri ikut tarikh. Okey, ini ialah perbelanjaan. Okey, pembelanjaan sama ada dia dapat dan dia keluarkan duit lah. Okey, kemudian kita akan isikan maklumat ini dalam jadual. Okey, Asri dia nak beli satu kamus yang berharga RM10. Okey, dia nak beli kamus yang berharga RM10. Jadi dia simpan duit tersebut supaya dapat RM10. Jadi kita kena selesaikan. Adakah Asri ni boleh beli kamus tersebut? Okey, jadi kalau duit simpanan dia sampai RM10, dia bolehlah beli. Kalau tak sampai, maka dia kena buat sesuatu untuk dapatkan duit lain. Jadi kita pindahkan setiap maklumat. Yang pertama ialah 22 Jun 2017. Okey, jadi ini. Kemudian sumber wang ni ialah wang saku. Okey, betul, wang saku sebanyak RM2. Okey, betul. Kemudian dia beli pen yang berharga RM1. Beli pen bermaksud dia belanja. Okey, betul. Kemudian daripada RM2 dia belanja RM1. Bakinya ialah RM2 tolak RM1. Kita akan dapat RM1. Jadi RM1 ni simpan. Seterusnya tarikh 24 Jun 2017, iaitu 24 Jun 2017. Aktiviti dia sumber wang. Okey, Asni jual surat khabar lama. Okey. Dan dia dapat RM2. Bermaksud Asri ni berjaya menyimpan. Simpan RM2. Asri tidak belanjakan apa-apa. Jadi tidak ada wang yang dikeluarkan. Kita tolak. Ataupun kalau murid nak tulis tiada pun boleh. Tiada. Seterusnya kita lihat kepada tarikh yang seterusnya, iaitu 25 Jun 2017. Okey, 25 Jun 2017, iaitu tarikh yang ini. Okey, dapat duit raya sebanyak RM5. Jadi dapat duit raya sebanyak RM5. Kemudian derma RM2. Okey, derma bermaksud kita belanjalah, kita keluarkan. Okey, derma RM2.
Jadi berapa Asri boleh simpan? Jadi kita kena tolak. Okey, sekarang Asri ada RM5. Okey, jadi cikgu lukis gambar wang kertas. Okey, RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Okey, ada RM5. Kemudian Asri menderma RM2. Okey, RM1, RM2. Jadi berapa yang tinggal? Kita perlu kira berapa yang tinggal. Okey, 1, 2, 3. Jadi Asri telah menyimpan sebanyak RM3. Jadi duit yang boleh Asri simpan ialah sebanyak RM3. Okey, seterusnya 26 Jun 2017, Pak Ngah beri RM5. Okey, jadi dia pindahkan Pak Ngah beri sebanyak RM5. Kemudian Asri membeli roti, bermaksud Asri telah belanja sebanyak RM1. Jadi berapa yang Asri boleh simpan? Jadi jom kita buat lukis gambar duit untuk kita kira. Okey, sekarang Pak Ngah dia beri RM5. Okey, ada RM5, RM1, RM2, RM3, RM4, RM5. Okey, ni Pak Ngah bagi. Pak Ngah beri RM5. Kemudian Asri telah membeli roti yang berharga RM1. Jadi Asri telah membelanjakan RM1. Okey, Asri telah membelikan roti. Kemudian berapa Asri boleh simpan? Okey, berapa yang tinggal ni kita perlu kira. Okey, jom kita kira. Okey, ada RM1, RM2, RM3, RM4. Jadi RM4 ni Asri simpan. Jadi Asri telah simpan sebanyak RM4, iaitu RM4. Jadi berapa wang simpanan yang Asri ada sekarang? Jom kita kira. Okey, cikgu pindahkan semua maklumat kat sini. Cikgu padam dulu. Okey, kita pindahkan maklumat yang simpan sahaja. Okey, simpan ni kita pindahkan kepada kat sini. Kita kira. Okey, sekarang Asri ada RM1. Kemudian RM2. RM2. Kemudian RM3. Kemudian simpanan daripada Pak Ngah beri ada RM4. Jadi kita lukis wang kertas RM4. RM1, RM2, RM3, RM4. Jadi berapa jumlah wang kertas yang Asri ada sekarang? Jom kita kira. Okey, jom kita kira. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10. Jadi Asri ada RM10 sekarang. Jadi adakah Asri dapat beli kamus tersebut? Ya, sebab Asri ada RM10. Jadi dia boleh beli kamus yang berharga RM10. Jadi kita tulis, adakah Asri dapat beli kamus itu? Ya. Okey, jadi itu jawapan untuk latihan buku aktiviti muka surat 21. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada perkara yang tidak faham, boleh rujuk kepada cikgu.